Ya, jerawat memanglah satu penyakit kulit yang amat biasa. Dia boleh damage our skin, merosakkan kulit kita. Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama dengan saya, Fazli Fuad, dalam program Koresponden Bernama. Seperti mana yang dijanjikan, kita nak bercakap berkenaan dengan jerawat. Kan? Ramai di antara kita, tak kiralah lelaki ke perempuan ke, merisaukan kalaulah ada jerawat. Bukan sekadar banyak jerawat, tapi kalau satu jerawat ni pun dah risau kan. Jadi jerawat ni boleh menggugat keyakinan seseorang dan boleh menjejaskan interaksi sosial. Kebanyakan orang tidak mengindahkannya dan tidak menangani puncanya. Tetapi cara terbaik untuk mencegah dan menangani jerawat bermula dengan mengetahui masalah sebenar yang dihadapi. Masalah jerawat yang berbeza mungkin berpunca daripada pelbagai faktor. Jadi rawatan yang diperlukan juga adalah berbeza. Lagi cepat anda tahu dan bermula untuk anda menangani masalah jerawat anda, lagi cepatlah pemulihan kulit anda. Hari ini di Koresponden Bernama membawakan topik kekal keyakinan diri tanpa jerawat bersama dengan Dr. Koh. Jadi kita terus saja ingin bersama dengan Datuk Dr. Koh Chung Beng yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Perubatan Pakar Kulit Koh dan Dr. Pakar Kulit. Selamat pagi, Datuk. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, baik Datuk. Saya percaya ramai di antara kita yang telah pun mengetahui tentang Dr. Koh ni, kan? Baik, Datuk. Semua orang sepanjang hayatnya pasti pernah mengalami masalah jerawat. Ramai yang berpendapat bahawa jerawat adalah satu perkara biasa sahaja. Pada pendapat Datuk lah kan, mengapa agaknya pentingnya kita ni untuk kita tidak mengabaikan masalah jerawat ini, Datuk? Ya, jerawat memanglah satu penyakit kulit yang amat biasa. Kita shouldn't ignore masalah jerawat sebab dia punya consequence memang can be very serious. So, kalau bila ada control by, ada rawatan, dia boleh damage our skin, merosakkan kulit kita. So, boleh ada infection, bernanah, swelling, inflammation, and also scarring, paru-paru jerawat. Paru-paru jerawat can be very teruk, so serious until it can destroy our self-confidence also, and boleh affect our life, our interaction with people, our job, so many aspects of our life boleh di affected oleh masalah jerawat. So it shouldn't be ignored. It should be treated quickly and prevent any serious complication. Yeah, this is very important. Baik, boleh tak Datuk memberikan sedikit macam penerangan tentang bagaimana agaknya jerawat ni boleh berlaku dan apakah puncanya? Apa yang saya tahu sendiri, kulit, kalau misalnya kata kulit kita ni berminyak, ianya memungkinkan untuk kita dapat jerawat. Tapi untuk pemahaman Datuk yang dah pun pakar dalam jerawat ni, bagaimana agaknya jerawat ni boleh berlaku dan apakah puncanya, Datuk? Ya, memang ada banyak kemungkinan, banyak puncanya. Yang paling common, paling biasa ialah kulit terlalu berminyak. Ini biasanya berlaku pada umur 10, 12, puberty time. So, semasa puberty time, hormon memang naik banyak tinggi and kulit jadi berminyak sangat. Bila kulit berminyak sangat, dia akan clog the pores. Pori-pori semua jadi tersumpat. So, memang banyak blackheads, whiteheads. Lepas tu, itu sweat, minyak semua tak boleh keluar. Semua sudah block. And then swelling, inflammation, infection, all the complications then follow. Yeah, so this is the commonest cause. Another common cause is wrong product. Salah produk-produk kulit yang tak sesuai, terlalu berminyak ke, atau causing sensitivity, irritation ke, pun boleh. And environment, stress, unhealthy diet, makanan yang tak sihat. And sekarang pandemic,
kami ada nampak banyak mask acne sebab mereka pakai mask di muka, so kena tertutup, tak ada ventilation, very hot, sweat and so on. So memang we are seeing ramai cases of mask acne nowadays as well. Boleh tak Datuk berkongsi tentang apakah mungkin ada kaedah rawatan yang digunakan oleh klinik Dr. Koh sendiri untuk menangani masalah kulit berjerawat ini, Datuk? Klinik kami mengguna combination treatment sebab jerawat memang ada banyak jenis. Dia ada satu spektrum dari jerawat yang amat ringan sampai jerawat yang banyak serius. So, ada jerawat disebabkan oleh kulit berminyak sangat, ada sebab infection and so on. So, we use a combination approach from skincare product and medications, tablets, different type of tablets like antibiotic, vitamin A analog for oil reduction, oil control, even antifungal, anti-inflammation and so on. Apart from that, laser also can help. Laser to reduce inflammation, to reduce infection, laser for scarring and so on. Plus another treatment using injections like for acne, keloids and so on. So we use a combination approach to achieve the best result. Tapi saya lihat macam kulit wajah Datuk sendiri pun macam flawless kan. Saya rasa mungkin Datuk boleh kongsikan ada tips ke penjagaan kulit muka bagi mereka ni yang mengalami masalah kulit jerawat ini kan? Mungkin Datuk boleh kongsikan ada tips ke? Paling penting ialah mendapatkan consultation dengan doktor yang specialize di bidang kulit dan jerawat. I think this is the best choice. Kalau tak sendiri cuba produk ini, cuba itu, and cara ini, cara itu. So, it will make a lot of mistake and delay the treatment. So, akibatnya akan jerawat buat akan menjadi teruk, infection, scarring and so on. So, paling important, jumpa pakar kulit atau doktor yang specialize di bidang kulit atau jerawat. Ya, dan pun pentingnya menggunakan produk kulit yang betul. Ya, kalau salah guna produk, effect can be worse. So must make sure one is using the correct product. Ya, bercakap berkenaan dengan produk kan, saya pasti kalau ada di antara kita yang mengalami masalah jerawat, kadang-kadang mereka ni main ambil saja, ambil ubat tu, ambil produk ni kan. Jadi mungkin mereka tidak tahulah ketepatan produk itu. Jadi adakah dengan hanya penggunaan produk yang terdapat di farmasi mampu untuk kita nak menyelesaikan masalah kulit berjerawat ini? Dan adakah sebenarnya kalau misalnya kata kalau dah beli tu kita tak perlu lagi untuk berjumpa dengan pakar? Bagaimana Datuk? Kalau guna produk from pharmacy saja, dia memang okey kalau masalah jerawat itu ringan saja. Sikit-sikit blackhead, whitehead, okey lah. Produk dari pharmacy boleh tolong sikit. Tapi kalau ada infection, ada nanah, ada inflammation, swelling and so on, produk from pharmacy biasanya takkan selesaikan masalah itu. So untuk that sort of severity, best advice is to seek doctor who specialize di bidang kulit for treatment secepat mungkin before the scarring and any complications take place. Ya, itulah dia. Kalau misalnya kata kita ni ada masalah kulit jerawat yang biasa saja, mungkinlah kita boleh gunakan produk kan. Tapi andai kata kalau anda ada masalah-masalah yang lebih teruk, ada nanah dan sebagainya, silalah untuk anda berjumpa dengan Datuk Dr. Koh sendiri. Baik, terima kasih Datuk Dr. Koh di atas informasi yang diberikan. InsyaAllah lah kalau ada di antara kita yang mengalami masalah jerawat, dan mungkin boleh pergi ke klinik Dr. Koh. Terima kasih Dr. Koh. Okey, Datuk Dr. Koh Chung Beng, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Perubatan Pakar Kulit Koh dan Doktor Pakar Kulit.
sebentar lagi dalam program Koresponden Bernama, kita akan bersama pula dengan Dr. Eugene Waiseng yang merupakan Doktor Estetik Perubatan Bertauliah Klinik Dr. Koh bagi membincangkan lebih lanjut lagi mengenai topik kita pada hari ini, iaitu kekal keyakinan diri tanpa jerawat bersama dengan Dr. Koh. Terus setia bersama kami di Koresponden Bernama. Okey, saya pasti ramai di antara kita yang sedang menyaksikan Koresponden Bernama ini mungkin nak tahulah dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan jerawat ini kan. Okey, kalau tadi kita telah pun bersama dengan Datuk Dr. Koh dan sekarang ini kita bersama dengan Dr. Eugene Chong, Doktor Pakar Perubatan Estetik dan Laser Bertauliah. Selamat pagi, Dr. Eugene. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, kalau tadi dah bersama dengan Datuk Dr. Koh, okey, untuk Dr. Eugene pula, kan, mungkin tadi Dr. Koh ada menyentuh berkenaan dengan penggunaan produk penjagaan kulit untuk cosmeceutical dalam rawatan kulit yang berjerawat. Boleh tak Dr. Eugene memberikan sedikit penerangan kepada penonton kita tentang produk penjagaan kulit cosmeceutical ini, Dr. Eugene? Okay, boleh. Sebenarnya berbanding dengan produk penjagaan kulit yang biasa, produk penjagaan kulit kosmetik adalah produk penjagaan kulit yang menyatukan sains kosmetik dan farmaceutical semasa penghasilannya. So, dengan kata lain, produk kosmetik mengandungi active ingredients yang boleh mentangani masa-masa kulit yang tertentu. So, untuk kita, produk kosmetik adalah sebagai next generation skincare yang memiliki sifat-sifat perubatan dan biasanya digunakan oleh doktor ataupun seseorang yang terlatih. Apakah mungkin kepentingan produk penjagaan kulit cosmeceutical terhadap masalah kulit berjerawat ini, Dr. Eugene? Okey, so untuk sakit yang mengalami masalah jerawat, penggunaan produk yang salah mungkin akan menyebabkan keadaan itu semakin teruk. So, bila kita pakai produk yang mengandungi active ingredients yang memang tahu berkesan untuk menangani masalah jerawat ini, proses penyembuhan jerawat akan lebih cepat dan bekas jerawat kita boleh elakkan. Untuk bekas yang lama, kita boleh cerahkan sekali. So, dengan kata lain, selain pada bukan perlu ubat yang berpanjangan, kami dapat memendekkan tempoh perubatan yang memerlukan ubat. So, produk-produk kami yang untuk pakai untuk masalah jerawat ni mengandungi active ingredients seperti nanoagentum, salicylic acid dan bisoprolol. Dengan active ingredients ini, kita dapat mengurangkan keradangan kulit, kita boleh mengelakkan pori-pori yang lembat dan kita boleh mengawal pertumbuhan bakteri yang berlebihan. So, kebiasaannya untuk antibiotik yang kita gunakan untuk masalah jerawat, ikutkan protokol, ikutkan saranan WHO, kadang boleh 3 hingga 6 bulan. Tapi kebanyakan pesakit kami, bila combine dengan produk yang sesuai, penggunaan ubat seperti antibiotik ini dapat dikurangkan. Mungkin untuk sebulan, untuk 2 bulan. So, dengan kata lain, produk yang sesuai akan dapat mengurangkan kita bergantung pada ubat dan bergantung pada dan boleh mengurangkan masalah ini daripada semakin teruk. Untuk, yalah, kadang-kadang ada di antara kita yang mungkin menggunakan satu produk tu tak kena dengan kulit wajah kita. Bagaimana untuk pengguna ni mengetahui tentang produk penjagaan kulit yang mereka gunakan ini sesuai dengan kulit mereka? Sebab kulit kita ni masing-masing berbeza kan, Dr. Eugene? Ya, saya setuju. Memang setiap sakit mempunyai kulit yang berbeza. Dan kebanyakan sakit boleh mengetahui sama ada produk yang dipakai itu sesuai atau tidak dengan mematikan perkembangan pada kulit. Contohnya, sakit yang bermasalah jerawat. Sekiranya produk yang sesuai digunakan, sakit akan pastikan kulit itu semakin kurang minyak dan jerawat akan semakin berkurang walaupun tanpa rawatan ubat. Tapi tentu untuk sakit yang mengalami jerawat yang masih teruk, ubatan itu masih diperlukan juga. So, masalahnya ramai sakit tidak tahu apa produk yang sesuai untuk mereka. Dan dengan pengaruh media sosial yang agak kuat sejak sekarang ini, ramai sakit membeli produk mengikut trend tanpa mengetahui latar belakang, tanpa mengetahui produk tersebut memang sesuai dalam NPRA keselamatan dia ataupun apa active ingredient yang terkandung dalam ubat tu, dengan produk tu. So, pengaruh begini yang mungkin akan menyebabkan sakit pakai produk yang tak sesuai dan menyebabkan keadaan itu semakin teruk. Kalau dilihat dekat pasaran ni, banyak sangat produk-produk untuk penjagaan kulit untuk jerawat ini. Inilah masanya untuk Dr. Eugene berikan pendedahan apakah kelebihan produk-produk penjagaan kulit berjerawat daripada klinik pakar kulit Dr. Koh ini berbanding produk-produk yang boleh kita perolehi di pasaran ataupun di farmasi, Dr. Eugene.
tentang sejarah sikit produk kami. Sejak tahun 1997, Costing Specialist telah menjalankan permulaan R&D untuk menghasilkan produk profesional yang berkualiti dan efektif. So, lebih kurang 2 dekad ni dengan pimpinan Dr. Ko dan melalui R&D, kini ramai orang dapat beli produk yang kulit yang berfokus untuk membantu pemulihan masalah kulit mereka. So, setiap produk daripada Costing Specialist melalui active ingredients yang berbeza untuk masalah kulit yang berbeza dan mendapat lulusan daripada MPRA untuk dengan lulusan MPRA, iaitu badan yang kita mengawal keselamatan ubat, keselamatan skincare. Kami tahu produk ini adalah selamat untuk dipakai pada semua pesakit yang bermasalah lain. So, selain daripada doktor yang bertauliah dan terlatih dalam bidang skincare akan menilai masalah kulit dan kulit pesakit kami. Sebelum mengesyorkan produk yang sesuai dengan kata lain, pengguna tidak akan membeli produk yang tidak sesuai dengan masalah mereka. Jadi selepas ini kalau seperti mana yang anda dapat saksikan sekarang di kaca televisyen ataupun di paparan skrin anda, inilah dia antara produk yang telah pun diguna pakai daripada Dr. Ko sendiri. Anda boleh dapatkan produk ini sekiranya anda mengalami masalah jerawat. Silalah berkunjung ke klinik Dr. Ko. Baik, terima kasih Dr. Eugene atas masa yang diberikan, dan saya percaya ramai di antara pengguna-pengguna yang mungkin mengalami masalah jerawat sekarang ini boleh bertukar, boleh beralih kepada produk yang dikeluarkan daripada Dr. Ko sendiri. Baik, terima kasih Dr. Eugene. Terima kasih. Ya, Dr. Eugene Y. Seng, Doktor Estetik Perubatan Bertauliah daripada klinik Dr. Ko. Nampaknya kita telah pun sampai ke penjuru rancangan. Sesiapa yang mengalami masalah jerawat, bolehlah ke klinik Dr. Ko berhampiran dengan anda untuk anda mendapatkan khidmat nasihat serta rawatan yang bersesuaian. Okey, anda boleh layari Instagram, Facebook dan laman sesawang daripada Dr. Ko untuk anda mengetahui di manakah lokasi klinik Dr. Ko yang berada di Malaysia. Baik, terima kasih. Jaga kepada anda semua dan insya-Allah kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye.